Dan Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Zarani Harun dan rakan-rakan sekalian. Okey, baiklah. Pembincangan hari ini berfokuskan kepada tajuk apakah yang anda faham dengan konsep moderniti dalam karya sastra. Seterusnya, huraikan kewujudan dan keistimewaan unsur-unsur moderniti dalam cerpen yang kami pilih iaitu Jalan Lain ke Roma oleh Idrus 1948. Baiklah, berikut merupakan ahli pembentang iaitu saya, Ayu Izzati binti Ishak dan rakan-rakan saya Muhammad Fikri bin Azhar serta Muhammad Aiman bin Rosli. Okey, kita pergi ke pengenalan konsep moderniti itu sendiri. Menurut Creation 1995, moderniti merupakan perkataan Latin yang terdiri daripada kata akar modo. Modo ini merupakan perkataan yang membawa maksud yang sama dengan recently atau just now. Seterusnya, kata ini dicipta untuk dikaitkan dengan perkataan hardiness daripada perkataan hoodie yang bermaksud today. Berdasarkan Dictionary of Contemporary English 1995, perkataan modernity ini sendiri ditakrifkan secara umum sahaja iaitu the quality of being modern dan yang kedua a conflict between tradition and modernity. Dalam konteks ini, modernity dikaitkan dengan perubahan atau boleh satu tindakan pengubahsuaian kepada satu yang baru. Ghazali Darussalam 98 mengatakan konsep tersebut. Namun demikian, Nasruddin Yunus dan Siti Nurbaya Mat Yaakob 2007 menjelaskan pengertian yang lebih kompleks dalam menjelaskan moderniti secara literal tidak dapat dalam kamus-kamus bahasa kini dan saya rasa perkara tersebut betul kerana tak banyak kamus yang mengetengahkan konsep moderniti selain moden dan yang lain. Banyak istilah lain juga yang dapat dijelaskan sebagai ganti kerana kamus tak banyak menjelaskan perkara tentang moderniti iaitu makna seperti modernism dan modernisas yang membawa kesajajaran makna untuk memperjelaskan tentang moderniti. Okey, kita lihat seterusnya bagaimana moderniti itu sendiri dalam karya sastra. Berdasarkan konsep moderniti iaitu perubahan kepada sesuatu yang baru, karya sastra juga turut mempunyai modernitinya tersendiri. Dalam dunia kesusastraan, George Patrick menjelaskan bahawa para sarjana bersetuju bahawa pengarang modernis ini diterbitkan seawal tahun 1880-an sehingga tahun 1940-an. Kemunculan pengarang ini dalam karya sastra telah membawa satu konsep moderniti atau modernism iaitu memisahkan masa lalu dan pencarian bersama untuk membentuk ekspresi baru di mana pengarang-pengarang ini bersama-sama mencari satu bentuk karya sastra yang lebih moden dan baru untuk memisahkan karya tradisional yang lama. Maksudnya memisahkan bentuk karya tradisional yang lama dan mencari ekspresi baru dalam karya moden. Okey, menerusi siri lestari sastra sejarah kesusastraan Melayu, sastra mengalami bentuk perubahan iaitu moderniti, perubahan itu moderniti itu sendiri dari ciri-ciri tradisional yang lama ini tradisional kepada ciri-ciri moden yang baru. Seperti contohnya diberi di sini sistem penulisan. Tadi kita telah lihat salah satu ciri-ciri iaitu berkaitan dengan bentuk sistem penulisan. Kali ini kita bawa kepada 4 ciri asas kemunculan moderniti dalam sastra. Yang pertama, unsur modernitinya ialah karya kini mempunyai nama pengarang. Menurut Harun et al. 2006, aktiviti pengarangan dilakukan oleh pujangga istana di atas suruhan raja. Oleh itu, aktiviti seperti penyalinan karya sering tidak bernama kerana diuruskan oleh pujangga istana yang tidak meletakkan namanya di akhir naskah. Pada zaman dahulu, karya sastra tradisional itu karya sastra tradisional bersifat bersama. Jadi tak ada pengarang yang khusus untuk diletakkan pada satu naskah dan kebanyakan karya-karya sastra juga maksud saya karya-karya sastra tradisional tak mempunyai pengarang disebabkan juga ketika itu yang menguruskan teks-teks karya sastra merupakan pujangga istana. Jadi kita tak ada satu pengarang yang tetap untuk letakkan nama. Jadi oleh itu karya sastra tradisional tak banyak yang mempunyai pengarang yang spesifik dan yang tepat.
Okey, situasi ini menyebabkan banyak karya kesusastraan Melayu tradisional tidak mempunyai nama, khususnya dalam genre sastra hikayat. Okey, perkara ini juga mengalami perubahan dalam moderniti karya sastra kerana karya yang diterbitkan kini mempunyai nama pengarang. Hal ini kerana karya sekarang atau karya yang telah mengalami moderniti ini perlu melalui uh, uh, penerbit, iaitu satu jawatan kuasa penerbitan yang mempunyai prosedur untuk menerbitkan suatu naskah karya itu sendiri. Oleh itu, seperti apa yang saya baca, kebanyakan pusat penerbitan memerlukan maklumat pengarang secara terperinci. Oleh itu, pasti karya kini, itu karya sastra yang moden yang telah mengalami moderniti mempunyai pengarang. Okey, yang kedua, menolak bentuk dan bahasa tradisional. Unsur moderniti kini tidak lagi menggunakan bahasa yang lama dan berubah mengikut peredaran zaman. Bahasa yang digunakan juga lebih bersifat tersusun dan mudah difahami oleh khalayak pembaca. Seterusnya, unsur moderniti ini mempunyai bentuk bebas atau terbuka, iaitu pengarang bebas melakukan atau menulis kritikan kepada pemerintah sebagai contoh. Perkara ini menunjukkan sifat terbuka. Tidak terkecuali juga kritikan kepada masyarakat yang sama juga bentuk kritikannya. Maksudnya di sini karya sastra dalam dalam unsur moderniti ini lebih bersifat terbuka. Dan unsur moderniti ini juga tidak mempunyai nilai-nilai simbolik atau perlambangan seperti karya tradisional dahulu, di mana nilai-nilainya lebih bersifat moden dan karya tersebut menunjukkan perubahan daripada zaman tradisional ke zaman karya yang telah mengalami moderniti. Okey, baik. Kita sambung lagi dengan unsur moderniti yang keempat, iaitu cerminan kepada latar masyarakat semasa. Okay. Cerminan ini berkaitan dengan masalah serta isu kehidupan terkini dan bukannya dengan dunia dan masa yang lalu. Okey, cerminan ini juga melahirkan konsep sastra moden yang menangani kesusastraan dengan sifatnya yang subjektif. Melalui sifat subjektif dan relativis, konsep sastra moden merayakan konsep-konsep sastra yang tercetus daripada ideologi moden seperti realisme, naturalisme, romantisme dan sebagainya. Menurut Nur Azimah Zakaria pada tahun 2004, moderniti menyokong konsep mimesis, iaitu satu konsep sastra Greek yang dihidupkan kembali pada zaman moden. Konsep mimesis ini rata-rata memperakukan karya sastra sebagai satu hasil peniruan terhadap realiti kehidupan manusia. Suhaimi Abdul Aziz pada 2002 turut menjelaskan bahawa karya moden memancarkan pensekitaran semasa yang berlaku dalam realiti pengarang. Baiklah, sebelum kita pergi kepada analisis, kita pergi dulu kepada sinopsis cerpen Jalan Lain ke Roma oleh Idrus pada 1948. Watak utama dalam cerpen ini ialah Open. Pada awalnya, ibu dan ayah Open ingin memberi nama Ali kepada dirinya. Tetapi, hal ini dibuang jauh-jauh kerana memikirkan jiran mereka yang juga bernama Ali merupakan seorang kaki judi dan pelaga ayam. Suatu hari, ayahnya bermimpi tentang kota New York, tetapi ia seolah-olah mendengar kata open hearting. Dalam bahasa Belanda, ia bermaksud terus terang atau jujur. Maka, anak mereka pun dinamakan Open, yang bermaksud orang yang selalu berterus terang. Open membesar dengan sebagai seorang guru yang terlalu berterus terang, sehingga sanggup menceritakan kisah hidupnya yang sering bertengkar dengan isteri kepada anak muridnya. Open digelar guru goblok lalu dikeluarkan dari sekolah. Kemudian Open terbuka hati untuk mendalami ilmu agama. Seterusnya, disebabkan terlalu lama menganggur, isteri Open memarahi dirinya. Pertengkaran berlaku dan mereka akhirnya berpisah. Open pulang ke kampung ibu bapanya dan mengawini seorang gadis bernama Surtiah. Selepas berkahwin, mereka berpindah ke kota dan Open menjadi seorang penulis dalam bidang agamawan.
Surtiah pulang ke kampung manakala Open kekal di kota untuk menulis tentang bangsa Indonesia yang berada di bawah jajahan Jepun. Penulisan Open menyebabkan dirinya dipenjarakan oleh tentera Jepun. Setelah Indonesia mendapat kemerdekaan, Open dibebaskan. Ia berjanji tidak akan menulis seperti dulu. Surtiah menemui Open di kota dan mereka akhirnya pulang bersama-sama. Seterusnya, kita akan pergi kepada analisis kewujudan dan keistimewaan unsur-unsur moderniti dalam karya Jalan Lain ke Roma 1948 oleh Idrus. Yang pertama ialah mempunyai nama pengarang. Cerpen Jalan Lain ke Roma 1948 mempunyai pengarang iaitu Abdullah Idrus yang merupakan sastrawan Indonesia. Idrus dilahirkan di Padang, Sumatera Barat pada 12 September 1921 dan meninggal dunia pada 18 Mei 1979. Beliau menamatkan pendidikannya pada tahun 1943, kemudian beliau bekerja di Balai Pustaka sebagai penyunting. Pada tahun 1943 dan 1944, Idrus telah menulis 6 cerpen yang diterbitkan dalam koleksi corak-corak di bawah tanah iaitu Markah Bawah Tanah. Beliau terus menulis sehingga menerbitkan karya yang popular iaitu Dari Eve Maria ke Jalan Lain ke Roma yang diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka Jakarta pada tahun 1948. Seterusnya, unsur moderniti yang kedua ialah menolak bentuk dan bahasa yang tradisional. Kemunculan Balai Pustaka pada ketika itu telah menyebabkan ramai pengarang menggunakan bahasa yang lebih baik dan teratur. Hal ini dikatakan demikian kerana Balai Pustaka sangat menitik beratkan mutu bahasa yang baik dan sejajar dengan keperluan zaman. Mereka turut mempunyai beberapa orang ahli bahasa untuk memeriksa bahasa yang digunakan oleh pengarang sebelum menerbitkan sesuatu karya tersebut. Menulis Jalan Lain ke Roma, Idrus selaku pengarangnya menggunakan bahasa yang lebih tersusun dan difahami oleh masyarakat dan sejajar dengan peredaran zaman. Yang seterusnya ialah jika melihat pada bentuk, Idrus telah menggunakan bentuk bebas, iaitu telah menjadikan watak Open sebagai pengarang yang selalu mengkritik masyarakat terutama kepentingan berhala kepada masyarakat Papua dan mengkritik Jepun. Baik, unsur moderniti yang ketiga yang dianalisis ialah berjuang untuk keaslian dan keindividualan. Abdullah Idrus selaku pengarang Jalan Lain ke Roma mempunyai gaya dan keasliannya yang tersendiri dalam penulisan. Beliau sangat menekankan aspek kehidupan sebenar yang kuat. Beliau juga turut gemar menggunakan ayat pendek, ringkas dan mempunyai nilai dalam penulisan beliau. Contoh petikan dalam Jalan Lain ke Roma, waktu ia jadi guru sekolah rakyat, saban ia hendak masuk kelas untuk memberi pelajaran, ia ingat kepada cita-cita ibunya. Boleh tengok pada muka 153. Petikan di atas juga menunjukkan pengarang gemar untuk menggunakan tanda koma, tanda bacaan koma dan struktur bacaan atau tanda bacaan ini dilihat banyak dalam keseluruhan teks. Dan seterusnya ialah Idrus banyak menggunakan watak orang biasa berbanding watak bangsawan yang digunakan oleh pengarang yang terdahulu. Ini menunjukkan dia seorang pengarang yang ke arah moderniti, iaitu contohnya Idrus menggunakan watak Open dalam Jalan Lain ke Roma yang merupakan seorang orang biasa yang bercita-cita sebagai orang biasa besar, sebagai seorang guru, sebagai seorang penulis agama dan menempuhi liku-liku kehidupan. Okay, sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menyambung bahagian keempat untuk analisis kewujudan unsur moderniti dalam cerpen Jalan Lain ke Roma. Poin keempat ialah cerminan kepada latar masyarakat semasa. Yang pertama ialah masyarakat yang berlatar belakangkan zaman kependudukan Jepun. Pada tahun 1945, Indonesia telah memperoleh kemerdekaan setelah melalui zaman kependudukan Jepun dari tahun 1942 hingga 1945. Menurut Haryono Rinardi 2017, kemerdekaan Indonesia adalah atas syarat tertentu oleh Jepun, tetapi Perang Pasifik yang kritikal telah memberi kesan kepada Jepun.
Perkara ini menyebabkan Jepun menyerah kalah tanpa syarat kepada Indonesia. Menerusi cerpen Jalan Lain ke Roma, masyarakat yang dipaparkan adalah realiti ketika zaman itu. Idrus selaku pengarang cerpen ini telah memperlihatkan jalan cerita semasa zaman kependudukan Jepun sehingga akhir cerita yang menunjukkan bagaimana berlakunya kemerdekaan di Indonesia. Selain itu, Idrus dalam cerpennya turut memperlihatkan bagaimana masyarakat di Indonesia ketika itu mengalami kesukaran hidup di zaman penjajahan Jepun. Pramoedya 1983 pernah menceritakan kesukaran hidup di zaman Jepun dalam beberapa buah novel tulisannya. Begitu juga Idrus selaku penulis cerpen Jalan Lain ke Roma yang melakukan hal serupa. Menurut Wayan Nita Yadinya 2013, pihak Jepun tidak lagi menunjukkan sikap bermanis-manis yang berlebihan kepada bangsa Indonesia ketika zaman penjajahan mereka. Realiti yang digambarkan oleh pengarang cerpen melalui kehidupan Open yang tinggal pada zaman penjajahan Jepun tidak mendapat keselesaan dan kemakmuran hidup. Dan antara kesukaran yang dihadapi ialah kehidupan Open dan rakyat Indonesia secara keseluruhannya adalah dalam keadaan yang susah kerana mereka tidak mempunyai wang, pekerjaan yang tidak tetap serta berlakunya beberapa sekatan oleh pihak Jepun terhadap aktiviti ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam pada itu, golongan yang beragama pula telah dipenjarakan oleh pihak Jepun dan ini memperlihatkan kepada kesukaran mereka dalam mengamalkan agama masing-masing. Contohnya, pengarang iaitu Idrus memperlihatkan beberapa perkara dalam petikan cerpennya. Antaranya, kembali ingat kepada muallim yang ditangkap Jepang, Idrus 1948, muka surat 163, dan yang kedua, petikan yang berbunyi, Jepang datang bukan untuk kemakmuran, Jepang datang untuk memperkosa kemerdekaan agama, untuk melemparkan dan menelanjangi bangsa Indonesia. Ada dalam cerpen ini muka surat 163. Dari segi realiti layanan pihak luar kepada masyarakat Indonesia pula, banyak karya sastra yang dihasilkan mereka adalah menceritakan bagaimana maruah masyarakat Indonesia telah dipijak tanpa rasa belas kasihan oleh pihak penjajah. Pengarang cerpen telah memperlihatkan gambaran ini ketika peristiwa Tuan Belanda menjual basikal kepada Open dengan harga RM100. Tuan Belanda itu tidak keberatan, tetapi dia menukar keadaan basikal yang baik kepada buruk. Perkara tersebut menunjukkan perlambangan layanan pihak luar yang boleh melakukan apa sahaja secara sewenang-wenangnya kepada rakyat Indonesia. Oleh itu, penulisan sastra yang dihasilkan oleh pengarang seperti Idrus ini adalah bertujuan untuk menimbulkan semangat nasionalisme dan anti penjajah dalam kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Analisis keistimewaan unsur moderniti dalam cerpen Jalan Lain ke Roma yang terakhir di bawah tajuk Cerminan Latar Masyarakat Semasa ialah dari segi hak kebebasan berkarya ketika zaman penjajahan Jepun. Menurut Wayan Nita Yadinya 2013, para pemerintah Jepun telah mengeluarkan beberapa larangan terhadap karya sastra yang berunsurkan provokasi atau propaganda. Karya yang berunsur provokasi atau propaganda ini dianggap sebagai ancaman oleh rakyat yang ingin melawan kekuasaan pemerintah Jepun. Oleh itu, melalui cerpen Jalan Lain ke Roma, watak Open dimasukkan ke dalam penjara setelah pihak Jepun menyedari karya yang diterbitkan oleh Open itu dilihat berbahaya kepada pihak Jepun. Ketika di penjara juga, Open memikirkan tentang keadaan dirinya yang tidak lagi boleh menulis seperti dahulu. Dan jika beliau ingin menulis, Open perlu lebih memperhalusi cara bagaimana mesej itu akan disampaikan dalam karya-karya yang dihasilkannya. Secara kesimpulannya, karya Idrus yang bertajuk Cerpen Jalan Lain ke Roma ini mempunyai beberapa kewujudan dan keistimewaan moderniti dari aspek nama pengarang, menolak bentuk dan bahasa yang tradisional, mempunyai keaslian dan keindividualan serta cerminan kepada latar masyarakat semasa. Moderniti dalam karya ini telah memperlihatkan beberapa perubahan karya sastra yang mempunyai perubahan dari bentuk tradisional
kepada bentuk yang mengandungi unsur-unsur moden. Dan dalam meneliti unsur-unsur moderniti ini juga, banyak mesej yang dapat diperoleh daripada cerpen Jalan Lain ke Roma, terutamanya berkaitan gambaran ketika zaman kependudukan Jepun di negara Indonesia. Baiklah, rasanya setakat itu saja pembentangan kumpulan kami berkaitan konsep moderniti dalam karya sastra dan analisis keistimewaan unsur-unsur moderniti dalam cerpen pilihan kami iaitu Jalan Lain ke Roma oleh pengarang Idrus. Saya Muhammad Fikri bin Azhar mewakili rakan-rakan yang lain mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Jelani dan rakan-rakan atas kesudian menonton pembentangan kami. Sekian, terima kasih.